Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan memfokus perbincangan kita kepada Belanjawan 2021, dan topik yang kita pilih hari ini ialah Belanjawan 2021 Pendidikan Tunggak Masa Depan Negara. Tiga tetamu sebenarnya bersiap sedia untuk berbincang ataupun bercakap tentang isu ini, tetapi dua menemani saya di studio dan seorang lagi tetamu insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, tetamu yang ada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu yang paling hampir dengan saya di sebelah kiri saya ini, iaitu yang berbahagia Encik Harry Tan Huat Hock yang merupakan Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan ataupun NUTP. Jadi Harry, apa khabar? Khabar baik. Sehat ya? Sehat. Memang nampak sehat pun. Terima kasih. Dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang pada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros yang merupakan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara ataupun MPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, bagus. Ya. Lebih selesa panggil Prof ataupun panggil Datuk? Saya lebih bangga dipanggil Profesor daripada gelaran lain. Okey. I'm an academician through and through. Betul. Ya. Dan seorang lagi tetamu seperti yang saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi setinggi-tinggi terima kasih jugalah kepada yang berbahagia Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi di Universiti Malaysia Terengganu, dan Prof juga merupakan Fellow di Academy Science Malaysia. Jadi itulah tiga tetamu yang cukup hebat sebenarnya yang telah pun kita bariskan untuk bercakap tentang Belanjawan 2021 Pendidikan Tunggak Masa Depan Negara. Dan seperti biasalah, sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa, seperti biasa jugalah anda boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, barangkali menarik kalau saya mulakan dululah dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros. Ini merupakan satu topik ataupun satu isu yang menjadi perbincangan hebat sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia di semua golongan sebenarnya. Semua mengharapkan sesuatu yang menarik bila bercakap tentang Belanjawan 2021. Tetapi secara peribadinya mewakili MPN sendiri, apakah Prof dan rakan-rakan di MPN merasa berpuas hati ataupun gembira dengan Belanjawan 2021 ini? Okey, pertamanya memang kita sentiasa mengikuti dan terlibat dalam setiap tahun perbelanjawan. Saya ingat sejak hampir lebih 10 tahun yang lepas. Tiap-tiap tahun kita akan terlibat sama, tapi tahun ini sedikit berbeza dengan keadaan yang kita ada sekarang. Dan juga saya lebih cenderung melihat kepada kalau anytime bila bajet berapa peruntukan yang akan disediakan oleh kerajaan dan projection berapa agaknya yang akan dapat dijana pada tahun depan. So kita tahu tahun ini 322.5 disediakan untuk semua segmen ekonomi, dan dijangkakan tahun depan kita dapat lebih kurang 235 bilion. Bermakna ada kekurangan lebih kurang 80 lebih itu. Dan itu tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Bagaimana lebih 85 bilion itu untuk kembalikan semula. Otherwise kita akan selamanya berhutang. Kita dah tebuk dah siling sikit dah, 55% dah terlepas. Sekarang ni dah hampir 60% daripada total GDP. Itu keazaman yang perlu semua rakyat Malaysia ciptakan dalam diri. Bermakna banyak tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk menentukan bahawa kita mara ke depan dan kita tidak ada masalah dari segi ekonomi kita pada masa akan datang. Dan sesuatu yang menarik juga sebelum saya dapatkan pandangan Harry lah, kita nak tumpukan kepada bajet ataupun Belanjawan 2021 ini kepada sektor pendidikan, kerana setiap tahun memang inilah sektor ataupun ialah sektor yang akan sentiasa mendapat peruntukan tertinggi sebenarnya bila kita cakap tentang Belanjawan 2021. Jadi secara amnya, secara ringkasnya, apakah Datuk melihat bahawa peruntukan kepada Kementerian Pendidikan itu sendiri sebenarnya memberi satu cahaya yang mungkin lebih cerah kepada masa depan Kementerian Pendidikan? Pertama, kita sedar bahawa pendidikan ni kadang-kadang satu segmen, kadang-kadang dua segmen. Orang kadang-kadang terkeliru sedikit bila tengok angka-angka yang dibacakan dalam belanjawan itu. Kali ini kita ada dua segmen yang dibagikan, pendidikan
dan pendidikan tinggi. Tahun lepas 1, sebelumnya 1. Dan kalau kita lihat tadi saya sebutkan sejak 10 tahun kebelakangan ini, rata-rata kita akan diperuntukkan lebih kurang 20% daripada keseluruhan belanjawan yang disediakan oleh kerajaan. Tahun ini saya dah kira campur, kalau umpamanya segmen pendidikan diperuntukkan 50.4 dan pendidikan tinggi 14.4, bermakna 64.8, ya, itu bersamaan lebih kurang 20%. Sebelumnya kita dapat 21%. Sebelumnya itu 19.5% dan sebelum itu 21%. Bermakna dalam range antara 19 ke 21. Tahun ini dengan 20% itu sebenarnya peratusannya sedikit kurang. Tapi kuantumnya lebih sedikit tinggi. Tahun lepas kita dapat 64, yang ini 64, yang ini 64.8. So bermakna sedikit sebab kita kurang dia punya peratusnya sebab base dah besar. Base-nya sekarang ni kita dapat 322. Sebelum itu 297. Itulah yang menjadikan umpamanya sektor pendidikan ini walaupun tinggi tapi secara relatifnya sedikit berkurang. Dan ini saya akan sentuh lagi apa implikasinya kepada sektor pendidikan dan juga pendidikan tinggi. Okey. Kita juga nak dapat pandangan daripada cikgu kita lah. Mewakili Dia guru-guru. bukan saja cikgu. Dia ni mewakili keseluruhan guru-guru. Betul. Bila you are a union, you are representing all your entire members. Betul. Ini saya bila dengar orang union ni nak kena berhati-hati sikit. Tak apa, kita ingin pandangan ikhlas daripada Mr. Harry Tan sendirilah. Satu peruntukan yang kalau macam apa yang Datuk sebut tadilah 50.4 bilion itu satu peruntukan yang mungkin ialah menggembirakan juga Kementerian Pendidikan sebenarnya. Tetapi saya difahamkan ada juga mungkin lagi pihak guru sendiri mereka mungkin mengharapkan sesuatu yang lebih menarik dalam belanjawan 2021 ini. Apakah itu tidak terjadi ataupun apakah rasa kecewa itu sebenarnya di kalangan ahli-ahli NETP sendiri? Sebelum tu tadi kita telah disajikan oleh angka-angka statistik daripada Profesor. Dan kalau kita lihat angka tu memang satu angka yang besar. 50.4 bilion untuk KPM. Pada masa yang sama, kita juga mengharapkan bahawa atau kita memperdebatkan ke mana hala tuju wang itu. Okey. So itu yang penting pada kita. Dia jumlah dia tak semesti dia besar ataupun no, tapi kita nak tengok ke mana hala tuju tu. Dan kita tengok cikgu-cikgu ni mungkin saya nak menzahirkan sedikitlah kekecewaan kita. Kerana kita mengharapkan sekarang ni kita ni diserang bertubi-tubi oleh COVID-19. Jadi kita ada banyak melakukan pendidikan secara segera, tak segera, dan bersemuka apabila sekolah dibuka ataupun atas talian. So jadi kita mengharapkan sesuatu yang kerajaan boleh bagi kepada cikgu untuk meningkatkan kompetensi digital kita. Dan pada masa yang sama memperkasakan kita punya peranti supaya kita boleh menghadapi cabaran ataupun menghadapi serangan COVID-19 ini. Tapi kalau kita lihat kepada peruntukan yang ada antara daripada 50.4 bilion itu, saya dapatkan pandangan Harry sendiri ya. Satu yang menarik ialah peruntukan sebanyak 150 juta ringgit akan diberikan kepada apa yang disebut sebagai tabung cerdik pemberian komputer riba. Apakah itu sebenarnya memenuhi apa yang dihasratkan oleh Harry dan rakan-rakan dalam NUTP? Kita kena lihat keseluruhannya. Kalau kita lihat, kita ada 5 juta pelajar di negara kita. Jadi kalau 150,000 saja yang ditarget atau diberi perhatian, jadi itu adalah satu jumlah yang sangat kecil. Jadi kita berharapkan supaya kerajaan boleh memperlihat cara-cara lain untuk nak membolehkan akses kepada lebih ramai keluarga yang berpendapatan pertengahan bawah atau bawah pertengahan, lower middle income, supaya mereka boleh berkeupayaan
memiliki gaji-gaji tersebut. Kerana pihak kementerian sendiri telah menyatakan dalam bila mereka dapat daripada 600,000 responden dalam bulan Mac hingga April, mereka mendapati bahawa lebih kurang 36% tidak mempunyai peranti yang boleh menampung pendidikan di rumah atas talian. So jadi kita berharap sangat bahawa kerajaan boleh memikirkan cara lain untuk bantu golongan ini. Yang lebih kritikal apabila post-COVID ini, yang kita rasa pelajar-pelajar perlu belajar dari rumah. Betul. Itu yang membuatkan keperluan yang sangat terdesak, yang apa yang dikhawatirkan oleh NUTP ini. Saya rasa dia ada merit yang sangat tinggi kegusaran oleh NUTP ini. Okey, cuba kita dapatkan pula pandangan daripada tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia melalui kemudahan Skype, iaitu Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar yang sudah pun berada bersama kita sekarang ini. Barangkali sesuatu yang menarik juga Prof Dr. Mazlan, ya. Kita terus tumpukan perhatian kepada sesuatu yang mungkin dekat dengan hati anda, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Peruntukan 14.4 bilion telah pun disebut tadi oleh Datuk dalam belanjawan kali ini. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini satu peruntukan yang cukup sebenarnya memadai sebenarnya dalam untuk mengembangkan fungsi dan juga peranan Kementerian Pengajian Tinggi secara keseluruhannya, Prof? Ya. Terima kasih Encik Sakawi. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Bernama kerana memberi ruang pada UMT untuk kita ikuti ruang bicara pada malam ini. Secara umumnya apa yang telah dinyatakan oleh pengacara kita pada malam ini iaitu jumlah 14.4 bilion untuk terperlukan kepada KPT merupakan suatu orang kata tu usaha untuk mengekalkan momentum sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Prof Datuk Radwan tadi. Ianya kalau kita ikut secara rasionya, ianya merupakan sedikit berkurangan tapi kuantumnya meningkat dalam sektor yang berbeza. Tapi kalau kita lihat secara umumnya momentum IPTA dan juga PTS di negara kita ini sedang meningkat dengan pesat, dengan buktinya kita telah mencapai top 50 rank universiti dan juga banyak RU kita pun dikatakan telah meningkat kedudukan ranking dunia masing-masing. Jadi saya rasa momentum ini perlu dikekalkan dengan adanya belanjawan yang berkekalan. Mungkin boleh meningkatkan lagi daripada segi untuk kita menyumbang apakah instrumen yang penting dalam meningkatkan ranking universiti di pasar dunia lah. Jadi kita rasa perkara ini sangat penting untuk kita kekalkan dan alhamdulillah lah dengan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah menerima hakikat ini dan dalam keadaan kita yang terdesak macam ini pun kita boleh menerima peruntukan yang mencukupi lah untuk kita kekalkan momentum supaya kita boleh ke hadapan lagi untuk masa depan. Okey, menarik. Cuma sedikit saja saya nak menarik perhatian sebab saya teringat peruntukan keuangan bagi Kementerian Pengajian Tinggi ini dia mengambil kira bahawa semua IPT-PT akan menjana 30% keperluan operasi mereka. Jadi dengan keadaan sekarang saya jangka agak sedikit sukar untuk universiti-universiti menjana pendapatan 30% itu dan sedikit sebanyak ia akan memberi sedikit cabaran kepada mereka untuk menguruskan universiti. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Betul. Kalau kita dengar komen daripada Profesor Dr. Mazlan sendiri, apa yang disebut oleh Profesor Datuk, itu mungkin satu perkara yang perlu, satu realiti sebenarnya yang kita lihat. COVID-19 sebenarnya memberi impak kepada kemasukan pelajar-pelajar luar ke pusat-pusat pengajian tinggi di negara kita dan mungkin untuk berdiri ataupun mencari hasil sendiri seperti apa yang disebut ataupun diharapkan oleh kerajaan itu. Apakah itu menjadi lebih sukar sekarang ini sebenarnya, Prof? Sebenarnya saya. Jadi apa yang perlu dilihat sekarang ini secara serius Prof Mazlan? Sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh Prof Dr. Ikhwan itu adalah benar sebab apabila kita menghadapi masalah COVID ini, pendapatan secara umumnya
bagi universiti, hampir semua universiti telah berkurang. Ya. Walaupun pelajar dibenarkan daftar dan menjalankan pengajaran secara atas talian, tidak seperti biasa, tapi kemasukan mereka di asrama telah berkurang. Jadi pendapatan daripada segi komponen banyak asrama tersebut memang sangat berkurang. Ini akan menjejaskan lagi daripada segi pendapatan universiti secara umumnya. Dan ditambah lagi sekiranya kerajaan meneruskan hasrat untuk pengurangan 20% dari segi belanja mengurus IPTA, mungkin juga keadaan mungkin jadi parah daripada segi pengurusan dan juga penyalanan universiti secara umumnya lah. Tentu itu pun merupakan suatu kebesaran. Sesuatu perlu dibuat oleh universiti masing-masing untuk menghalang ataupun untuk kita mengelakkan daripada ialah kalau di swasta tersebut ada pengurangan staff, tapi di IPTA semua IPTA ini banyak juga staff yang bersifat jawatan kontrak, yang mana kalau tak boleh sustain, kita perlu juga mereka inilah dikekalkan di PTA supaya ini merupakan genre tabiran penting. Okey, menarik. Kita faham. Jadi Harry, ada sesuatu yang ingin anda tambah? Kita juga ada ahli-ahli di Kementerian Pengajian Tinggi melalui itu Politeknik dan juga College Community. Okey, satu cara ke depan tak semesti kita kalau kita lihat dalam konteks untuk menjana kewangan, saya rasa jalan ke depan ialah atau arah ke depan, the way forward ialah untuk kita lihat pada TVET. So dalam TVET tu kita ada ramai pelajar kita yang di peringkat tu yang boleh menjana pendapatan untuk institusi tersebut. Contoh dia penyaman udara, kalau mereka boleh pergi buat servicing sikit, ataupun servis kereta automobil, ataupun apa-apalah, tukar handphone ke dia punya peranti yang rosak ke buat servicing. Jadi ini boleh menjana income dan juga boleh membantu institusi ini untuk langkah ke depan. Okey, so ini semuanya salah satu. with due respect, kita bercerita mengenai keperluan jangka pendek, jangka sedana dan jangka panjang. Jangka pendek ni akan menjadi sangat mencabar. Dan satu lagi saya nak bawa juga pemikiran Malaysia bahawa pendidikan ini bukan saja IPTA. Kita punya komposisi pelajar-pelajar, kalau kita ada sekarang ni dalam IPTA sistem 1.3 juta, sekolah ada 5.1 juta contohnya, yang itu diwakili oleh IPTA dan IPTS dah sama banyak, hampir 50%. Jadi yang kita bercerita 14.4 juta tadi, bilion tadi adalah segmen IPTA. Yang IPTS, saya mendengar rintihan mereka ni. Ada lebih kurang 423 pemain-pemain industri IPTS ini yang sekarang ini sedang menghadapi cabaran yang sangat besar, bukan untuk nak maju, untuk nak sustain. Mereka tak boleh untuk nak menjana pendapatan sebab student tak masuk. Dan kebanyakan daripada mereka yang besar-besar ni bergantung kepada pelajar-pelajar antarabangsa. Ada yang sampai 80% daripada kebergantungannya kepada pelajar antarabangsa. Bayangkan pelajar antarabangsa yang semasa tak boleh masuk, yang baru pun tak boleh masuk. So macam mana nak mendapatkan pendapatan? Dan mereka hanya bertahan dengan apa simpanan yang ada. Saya jangka mereka tidak boleh bertahan kalau kita anjakkan sekarang ini implikasi kepada anjakan peperiksaan STPM, SPM ke depan, result seawalnya Mei atau Jun baru dapat. Bermakna bila student baru nak masuk. So itu pun satu cabaran yang sangat besar yang sama-sama Malaysia perlu fikirkan. Bukan saja apa yang ada depan mata, duit peruntukan itu saja. Tapi segmen yang tidak termasuk dalam bajet belanjawan ini perlu diambil kira sama. Dan saya baca daripada muka pertama sampai ke akhir tidak ada sebut satu perkataan pun untuk membantu meredakan segmen yang kita sama-sama jalankan ini. Ini satu perkara yang saya rasa dalam perdebatan pun boleh dibangkitkan. Okey, kita akan kembangkan lagi nanti isu itu, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Mungkin boleh kita kongsi sesuatu bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, saya punya perspektif saya tengok dalam belanjawan dia tak sebut nak pencari yang rajin diberi pangkat
Dia ni dia bagi perkenalkan bagi satu elon lah yang yang lebih lumayan lah kepada pencara. Barulah pencara dia ada kreatif sikit. Ni dia tu seperti biasa ya. Kemudian pembelajaran secara online, secara meluas. Ini dia terhad, okey, masa time COVID baru dia buat. Patutnya dia buat secara meluas. Ini dapat menjimatkan pembelajaran universiti. Okay. Kemudian di sekolah-sekolah pula kan. Okey, kalau sekolah buat ubah sukat apabila dia buat sukatan dalam mutazah supaya pemikiran rakyat lebih pemikiran positif. Okay. Sebab saya tengok pelajar masa sekarang dia lebih kritik daripada memberi idea. Kemudian latihan praktikal lah, contohnya apabila pelajar-pelajar universiti dia keluar pergi praktikal di luar, patutnya universiti dia bagi syllabus kepada kepada pelajar-pelajar atau kepada pelajar-pelajar. Jadi dia orang buat MOU dengan Jabatan Kerajaan. Jadi dia orang tahu apa yang student mau belajar. Jadi sekarang dia orang pergi tengah Jabatan Kerajaan dia tak tahu apa yang Jabatan Kerajaan IU mau. Jadi kita kena bagi yuran praktikal tu kenaikan. Dalam bajet kita tengok tak ada. Okey. Saya minta ahli panel ulas dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Luahan yang ikhlas sebenarnya tu Prof datang daripada pemanggil kita. Tapi sebelum kita menjawab persoalan itu, mungkin menarik juga nak dapatkan pandangan Prof Datuk lah. Kalau kita lihat daripada peruntukan belanjawan kali ini, jumlah yang besar sebenarnya ditumpukan kepada penyelenggaraan dan pembaikan sebenarnya. Jadi apakah itu tak seimbang sebenarnya dengan mungkin apa yang dikendaki oleh rakyat sebenarnya? Kalau kita boleh berterus terang, sifat saya suka pergi melihat sendiri ke Sabah, ke Sarawak, ke pendalaman. Contohnya di Sarawak, di Sabah. Dia ada 1,200 sekolah di Sabah. 1,100 di Sabah, ada 1,200 di Sarawak. Ya, itu sekolah rendah. Sekolah menengah ada lebih kurang 200 lebih. Jumlah kedua-duanya lebih kurang hampir mencecah 1,400 tiap-tiap satu negeri. Dan kalau kita tengok segmenkan sekolah-sekolah di sana, kalau di kawasan bandar okey, nampak okey. Pesisir bandar okey, luar bandar okey sikit. Pendalaman ini yang sedikit menyentuh perasaan kita. Dan sekolah yang banyak itu sebab ada kategori sekolah daif. Kalau dulu umpamanya dalam rancangan Malaysia ke-11 peruntukan yang disediakan oleh kerajaan sebanyak 1 bilion, itu atas kertas. Saya tak tahulah apa jadi bila atas kertas 1 bilion tapi keadaan sekolah daif masih sama, masih tidak banyak berubah. So itu satu perkara yang saya rasa perlu di address, sebab kalau nak mendakwa bahawa kita menuju menjadi negara maju, perkara-perkara yang sangat asas itu tidak patut ada lagi. Kita perlu menangani isu-isu itu dulu. Ini belum lagi cerita kualiti, ini cerita keperluan asas untuk infrastruktur untuk pendidikan. So saya sedikit terujalah apabila peruntukan untuk penyelenggaraan sekolah dan termasuk sekolah-sekolah daif yang disediakan oleh pihak kerajaan itu. Itu pun setiap tahun kita dengar ada peruntukan-peruntukan itu. Tapi di segi pelaksanaannya perlu kita tengok juga. Bajet ini sifatnya atas kertas, ini peruntukan. Tapi sifat kita, bajet di Malaysia ini, sepatutnya bajet perlu transparent, dia kena clear, credible and predictable. Tiga perkara itu kena ada. So yang itu sebenarnya tidak banyak berlaku. Kita tahu peruntukan, tapi apa hasilnya, siapa yang mengukur. Itu perlu didedahkan sebelum kita bercerita mengenai bajet tahun depan. Kena baseline-nya apa yang berlaku pada tahun semasa dan tahun belakang. Baru kita tahu that we are doing okay. Otherwise, kita tidak berlaku adil kepada masyarakat dan sebagainya. Rungutan di kalangan guru-guru, kita pun dengar sebenarnya mereka mengatakan bahawa infrastruktur yang tidak sempurna di sekolah-sekolah dan sebagainya. Apakah itu juga dibawa sebenarnya oleh NUTP sendiri untuk dilihat secara serius oleh pihak kerajaan? Okey, NUTP semenjak kurun berkurun, turun-temurun kita selalu minta supaya penyelenggaraan bajet untuk penyelenggaraan tu mesti ada. Okey, untuk makluman, contoh dia profesor dia pernah menjelajah ke Sabah Sarawak. Kita juga pernah ke sana. Di sana kita boleh tengok ada satu sekolah. Saya bagi satu contoh lah. Ada satu sekolah sempurna ada. Semua kelas ada cikgu dia, ada guard juga, tetapi yang tak ada pagar.
Okey, semua ada, tapi ada guard. Ada penjaga keselamatan. Dan juga di sini kalau kita lihat di bandar, walaupun kita nampak sekolah tu besar, cantik dan sebagainya, tetapi cikgu-cikgu kadang-kadang, bukan kadang, selalu diminta untuk pergi cari dana untuk nak membaiki sekolah, membaiki atap, membaiki bumbung atau membaiki pipe ataupun tandas yang sumbat dan sebagainya. Ini ialah satu yang kita minta supaya sekolah tu walaupun dia tak semesti dia canggih ke apa, tetapi dia mesti selesa dan dia mesti selamat untuk kegunaan penghuni-penghuni supaya PDP boleh dijalankan dengan sempurna. Okey. Cuma sikit saja saya tak puas hati dari segi itu sebab sekarang ini bila kita mengenai menuju ke depan, kita perlu juga memikirkan model baru bagaimana untuk nak mengkelompokkan sebab kalau kita tengok di Sabah dan Sarawak, I think it's still not economically viable untuk kita nak menyediakan keperluan-keperluan dalam segmen-segmen masyarakat yang kecil. So mesti ada model baru masa depan supaya kita kelompokkan dan sebagainya. Saya tengok dulu ya, kalau masa dulu-dulu 70s 80s pelajar-pelajar di Sabah dan Sarawak dibawa ke Semenanjung asrama penuh dan sebagainya. Tapi yang ini di sekolah-sekolah yang banyak tadi 1,200 1,100 tadi ya, kalau boleh dicari jalan bagaimana umpamanya boleh dikelompokkan supaya senang untuk mengurus dan kita tentukan kualiti infrastruktur yang disediakan adalah sepadan dengan sebuah negara maju. Okey, kita dapatkan dulu pandangan daripada rakan kita yang lama menunggu di Skype sekarang ini, Profesor Dr. Mazlan. Minta maaf Prof, agak lambat sedikit. Okey, Prof, kita kembali semulalah kepada peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Banyak juga peruntukan-peruntukan kepada perkara-perkara yang dilihat cukup penting sebenarnya. Dan antara yang Prof anggap cukup baik sebenarnya, mungkin boleh kita kongsi bersama dengan penonton, Prof. Ya, daripada segi apa yang telah kita lihat, insentif telah diberi, kita tengok 8 insentif telah diberi kepada KTP juga untuk kita memacu pembangunan IPTA di Malaysia ini. Daripada segi infra sebenarnya, kalau kita lihat secara ini bergantung pada usia universiti itu. Kalau kita lihat, tak semestinya universiti yang telah established saja, tak semestinya infra dia tak cukup. Begitu juga institusi lain. Saya rasa infra ni adalah sangat penting pada iaitu penggunaan pembelajaran. Dan infra juga merupakan penting dalam penilaian ranking sesebuah universiti sebab dia akan melihat secara menyeluruh infra yang diberi, yang disediakan kepada pelajar dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan pelajar, contohnya asrama juga kita lihat. Asrama yang tinggal tu kalau kita lihat tengah-tengah tu daif. Ada universiti yang asrama mereka ada 4 orang sebilik. Jadi di situ daripada pembelajaran di peringkat tinggi ni mungkin kita perlu redesign supaya kesertaan pelajar bukan sebagai tugas utama di sebuah PTA ini adalah penting untuk mereka serta create orang kata tu environment pembelajaran yang sangat kondusif untuk mereka belajar di Menara Gading. Jadi kalau kita lihat secara umumnya inisiatif yang telah diberi 8 tersebut juga dia merangkumi kesemualah daripada segi infra serta kemudahan kepada pelajar MTA untuk menangani masalah COVID ini dengan sistem kemudahan pembiayaan komputer dengan interest yang sangat rendah 2.2% 2.2% daripada BSN ICOM. Dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat baiklah kepada pelajar untuk meringankan beban mereka dan memudahkan mereka mengikuti ajaran secara atas talian daripada rumah. Okey, satu perkara yang nak dapatkan pandangan Profesor Dr. Mazlan sebelum saya pergi kepada Prof Datuk dan juga Harry. Kalau kita lihat daripada peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi ini 14.4 bilion seperti apa yang kita sebut. Jumlah besarnya iaitu 6 bilion akan diperuntukkan untuk perkasa bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational ataupun TVET. Dan TVET juga mendapat another 300 million untuk pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET. Jadi apakah ini bersesuaian dengan kehendak industri semasa bila kita bercakap tentang ekonomi terbaru? Penting dan sesuai sebab sesuatu pengukuran kejayaan sesebuah program sama ada TVET ataupun sains dia diukur melalui kebolehpasaran pelajar
masing-masing yang mengikuti program ya. Dengan adanya peruntukan tersebut, kita boleh merangsang dari segi latihan hands-on, iaitu kemahiran. Kemahiran pada pelajar-pelajar, dan dengan adanya peruntukan tersebut, kita boleh meningkatkan lagi daya saing serta kebolehbesaran pelajar-pelajar kita di pasar luar lah. Dalam negara ataupun luar negara di masyarakat. Okey, kita akan berehat dulu Prof Dr. Mazlan, gitu juga Datuk ya, dan juga Harry, kerana itu memang diarahkan untuk kita memberi ruang kepada kita menarik nafas, mencari idea baru dan sebagainya. Dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021, pendidikan tonggak masa depan negara. Jadi Harry tadi masih lagi ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat tentang peruntukan yang diberikan setakat ini dalam Belanjawan 2021 tadi. Tentang mengenai isu penyelenggaraan. Okay. Kerana ini kita lihat walaupun jumlah dia besar, tetapi kita kena lihat di akar umbi. Macam mana peruntukan dapat tu digunakan oleh sekolah dengan sepenuhnya. Kalau kita lihat daripada peruntukan bajet, kita hanya tertumpu saja kepada infrastruktur, pembaikian bangunan dan sebagainya. Tetapi kita berharap sangat di bawah bahawa duit itu boleh digunakan untuk membaiki alat yang rosak di sekolah, seperti kalau di asrama tu katil, ataupun pipe air, ataupun mesh wifi, penyaman udara, komputer yang mungkin dah rosak hard disk dia. Jadi ini benda-benda ni perlu diberi perhatian. Itu satu. Kedua, peruntukan tu mesti senang digunakan. Contoh dia, kalau kita nak membaiki kepala pipe yang bocor atau rosak. Jadi kita panggil tukang pipe untuk datang baiki, mungkin dia charge RM50 saja. Tapi takkanlah kita nak minta 3 quotation, lepas tu nak isi borang berjela-jela, lepas tu nak bayar pun ambil satu masa yang panjang. Tukang yang datang tu dia bukan bererti sangat benda-benda ni. Dia datang baiki kepala pipe tu, lepas tu dia balik dan dia harapkan pembayaran. So jadi benda ni kita berharap juga pihak kerajaan melihat supaya peruntukan itu senang digunakan untuk menyelenggara mana-mana sekolah. Itu adalah sesuatu penting. Okey, kita belum menjawab Datuk, persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Ridwan. Okey. Dari Pulau Pinang. Saya reaksi. Kebetulan nama sama, ejaan sedikit berbeza. Ridwan daripada Pulau Pinang tadi. Okey, biar saya jawab. Untuk makluman sebenarnya, apa yang disebutkan tadi sebenarnya adalah di segi insentif kepada pensyarah itu kalau boleh saya sifatkan sebagai internal matters. Tak perlu disebut dalam bajet pun. Dan begitu juga dengan perkara-perkara lain yang dibangkitkan tadi sebenarnya boleh dilakukan, tidak semestinya dimasukkan dalam bajet. Itu adalah kreativiti pihak pentadbiran institusi masing-masing. So saya rasa perkara itu perlu dibezakan. Bajet kita bercerita mengenai cerita besar dan bagaimana dioperasikan itu perkara lain. Okey, mungkin Datuk nak sentuh tentang peruntukan yang perlu diberikan kepada research. Okey, kalau kita lihat tahun ini untuk penyelidikan dikatakan peruntukan lebih kurang 400 million. Dan saya juga sedikit nervous sebenarnya sebagai sebuah negara yang bercita-cita besar, walaupun nampak besar sebenarnya 400 bilion itu, kita pernah dapat lebih besar dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, 400 juta ini bersamaan dengan berapa peratus daripada GDP. Itu saya dah jadi lebih nervous lagi. Sebagai sebuah negara yang bercita-cita menjadi negara maju, kalau saya bagikan perbandingan lah. Korea dah bercakap mengenai 3.5 ke 4% daripada GDP peruntukan kepada research. Japan pun dah sama, Singapura hampir 3%. Kita masih berlega pada kadar bawah 1%. Kita pernah mencapai 1.2, 1.3%, sekarang ni dah mundur balik.
So bagaimana kita nak menjana ilmu-ilmu baru daripada penyidikan ini, iaitu satu perkara yang saya rasa perlu diambil perhatian. Walaupun kita boleh bayangkan umpamanya selain daripada peruntukan kerajaan ini, industri-industri pun perlu menyumbang untuk penyidikan, tapi hakikatnya industri di Malaysia ini tidak berapa berminat. Dia kalau ada peruntukan, dia nak sama-sama gunakan. Itu satu perkara lah yang saya rasa kerajaan perlu address. Dan kalau kita lihat kepada kemajuan untuk semua institusi pengajian tinggi kita, berhasrat untuk nak menjadi top in the world dalam ranking apa saja pun. 3, 4 jenis ranking yang kita ada. Kalau kita tengok kriteria ranking, pertama adalah academic reputation, 40%. Ataupun yang kalau Straits Times Education, 30%. Apa maksudnya academic reputation ini? Ini datang di segi kualiti akademik kita dan juga research kita. So mana datangnya kalau kita tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk tujuan itu. Begitu juga citation. Citation bukan datang bergolek. Itu semua hasil daripada kerja-kerja research kita. Citation saja 20%. Kemudian kita punya ratio, ini pun bila dikurangkan emolumen untuk menggaji pekerja-pekerja ataupun pensyarah-pensyarah, kita akan terpaksa mengurangkan tenaga pengajar. Dan ini akan menjejaskan ratio kita dan 20% ratio itu. Ratio untuk ranking. Itu pun satu perkara yang kita kena ambil kira sama. Jangan kita mengharap ranking untuk nak diimprove, tapi dari segi modal ataupun peruntukan kita kurang. Hampir mustahil untuk kita lakukan. We are in the world of competition. Kita ingat kita sedang berlari, orang lain sedang terbang. So itu satu perkara yang saya rasa kita perlu lihat secara perbandingan. Sebab ranking ini bukan untuk kita saja. Ranking untuk seluruh dunia. Ini satu saya rasa kita lebih kena strategik daripada aspek itu. Strategik itu menarik. Sebab itu kita nak cuba wujudkan kereta terbang tu. Tapi kereta terbang jadi mimpi. Okey, ini secara ikhlas saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Harry Tan lah, mewakili NUTP ya. Kita bercakap tentang menaikkan taraf pendidikan negara. Kita ingin meletakkan negara seperti apa yang Datuk sebut tadi, kedudukan ataupun ranking yang terbaik, kalaupun sekurang-kurangnya kompetitif bila kita bandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi untuk mencapai ini kita memerlukan tenaga pengajar yang betul-betul berkualiti, produktif, yang betul-betul ikhlas. Tetapi mereka juga dari segi keikhlasan itu mengharapkan sesuatu dalam belanjawan barangkali. Di kalangan guru-guru juga mungkin mereka mengharapkan mungkin ada insentif-insentif tertentu kepada guru-guru. Tetapi mungkin kita tak nampak tercatat, tetapi mungkin ada di sana sini. Jadi pandangan Harry dalam soal ini, apakah itu penting sebenarnya, Harry? Ya, itu memang penting kerana untuk menjadi seorang pendidik yang lebih produktif, lebih berkualiti, terlebih dahulu kita kena lihat dia punya benchmarking dulu. Mungkin benchmarking ni sekarang ni kebanyakan kita dah ada pensiswasahan. So dia ada first degree. Tapi kalau mereka mendapat masters ataupun mendapat doctorate, jadi dia punya ganjaran tu tak setimpal ataupun tak ada langsung pada masa ini. So kita juga berharap bahawa kerajaan juga dapat melihat dengan perkara ini dengan lebih serius. Supaya kita, contoh dia macam di negara Finland, orang yang mengajar sekolah rendah, preschooler semua kelayakan sekurang-kurangnya masters, doctorate dan sebagainya. Jadi itu yang penting dan kita berharap bahawa kerajaan juga dapat merangka atau melihat perkara ini dengan lebih serius. Cuma sedikit saja saya kena bagi nasihat lah. Dalam konteks mendapatkan kelayakan lebih tinggi, masters atau PhD, ianya mesti dalam bidang kepakaran kita sendiri. Ada kecenderungan umpamanya ke dalam kalangan pengajar-pengajar, cikgu-cikgu bidang dia lain. Bila buat master PhD lain. Jadi itu satu perkara yang saya rasa agak sukar untuk kita bagi pengiktirafan. In the future mesti ada satu perancangan yang lebih teliti dari segi untuk melengkapkan kelayakan akademik para akademik kita. Kita ada lebih kurang 420,000 cikgu-cikgu. Ramai tu. Yang memang kita setujulah dengan Prof bahawa dia mesti pengkhususan dalam bidang yang dia ceburi. Takkanlah dia mengajar bahasa Inggeris dia pergi buat bidang lain, bidang yang lebih senang, buat kereta ke apa, tak berkenan lah. Okey, kita kembali semula bersama dengan Profesor Dr. Mazlan sekali lagi. Prof,
Ini saya nak sentuh jugalah tentang 50 RM 50 juta yang diperuntukkan. Tadi pun Datuk sentuh pasal research itu sendiri, dan ini menarik jugalah bila Datuk pun sentuh tentang naik taraf talian akses Malaysian Research Education Network ataupun MyREN itu sendiri. Jadi apakah ini langkah yang tepat sebenarnya dalam belanjawan kali ini Prof? Ya, saya pun sebenarnya ingin bertanya jugalah. Sebab dalam belanjawan baru ini tidak disentuh juga mengenai kelangsungan daripada segi menambahkan modal insan yang perusahaan doktorat ke masteran. Kalau kita imbau balik dahulunya, kita ada skim ataupun sistem MyBrain, yang mana MyBrain kalau kita teruskan, kita dapat menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian mereka sampai ke peringkat PhD. Dalam keadaan kegagalan ekonomi sekarang ini, saya rasa ada baiknya untuk mereka menyambung, tapi perlu ada insentif dari kerajaan dengan adanya insentif untuk menyambung program MyBrain, iaitu bolehkan mereka sampai ke tahap ultimate goal dalam pengajian tinggi. Jadi kalau kita lihat di overseas, negara-negara maju, apabila berlaku kekuatan ekonomi, mereka menggalakkan pelajar-pelajar mereka untuk stay di kampus dan meneruskan pengajian mereka pada peringkat yang paling tinggi lah, di mana pada masa mereka dalam kampus itu, mereka menikmati dedahkan pendidikan dalam bidang mereka dan mereka menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu. Dan ini mungkin boleh membantu sekiranya mereka ini diserap masuk ke sekolah, dengan secara tak langsungnya boleh meningkatkan lagi orang kata daya saing serta kaedah berfikiran kritikal apabila mereka mendapat sampai tahap PhD lah. Jadi dari segi peruntukan MyREN, sebenarnya ini bukan suatu orang kata tu ialah past 10 years sebenarnya. Kalau kita lihat MyREN lancarkan oleh KPT sebelumnya, dan sekarang ini kita lihat balik, ribah balik fasilitas ataupun instrumen MyREN pada instrumen PDA. Ini bukan satu set yang baik, sebab dalam keadaan sekarang ini instrumen PDA saya rasa bergantung pada keadaan ataupun kawasan, bukan di mana geologi ke kedudukan tersebut. MyREN ni sangat membantulah dari segi memperolehkan lagi connection saling hubung antara IPTA serta pelajar-pelajar kuncinya lah dalam kampus. Okey, menarik. Saya rasa keputusan untuk menambahkan kelajuan dengan peruntukan 50 juta itu satu perkara yang saya rasa kita sangat alu-alukan. Sejak penubuhan 2005 sampai sekarang, umpamanya MyREN telah banyak menyumbang dari segi pendidikan dan juga pendidikan dalam negara. Cumanya kita perlu perkembangkan lagi. Skopnya tidak hanya terhad kepada IPT Malaysia saja. Mungkin kita boleh kembangkan lebih banyak lagi konektiviti kepada institusi luar yang lain, supaya kita boleh mendapat faedah. Begitu juga dalam negara pun, kita belum lagi explore ataupun boleh membawa bersama segmen IPTS. Tak banyak IPTS yang masuk dalam MyREN ini. So itu pun satu perkara yang boleh kita pertimbangkan. Bermakna tidak terlalu inklusif, eksklusif sangat. Dia perlu diperkembangkan kepada banyak sektor lain dan juga negara-negara lain. Tu apa saja, saya rasa MyREN for the future memang satu perkara yang kita sangat nanti-nantikan, dan ini satu keputusan yang sangat tepat bagi saya. Dalam ke arah kita untuk ke arah TVET, pembangunan ataupun pemekasan TVET, kita ada satu kumpulan di pensyarah-pensyarah college vocational. Mereka dilantik sebagai seorang guru akademik. Tetapi pada masa yang sama, mereka telah pergi mendapat kelulusan SKM 4 dan 5. Jadi oleh kerana mereka satu badan buat dua kerja, kita juga mengharapkan bahawa kerajaan dapat memberikan satu insentif kepada guru-guru yang mempunyai kelulusan SKM, kerana mereka menjadi juga competent person. Jadi mereka dua-dua mereka boleh buat. Mereka ajar akademik dan juga mereka mengajar kemahiran. Jadi itu satu yang juga kalau kita nak ke negara ini maju dalam bidang TVET, kita berharap pihak kerajaan juga mesti lihat perkara ini. Selain daripada itu, bila you sebut Harry
tentang pemerkasaan TVET. Ini pun menarik sebenarnya. Tadi pun kita sentuh sebentar lalu tentang peruntukan 6 bilion untuk dari kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Ialah kita nak menjadi sebuah negara berteknologi tinggi. Kita bercakap tentang IR 4.0 sekarang ini. Negara lain dah bercakap tentang IR 5.0 dah pun. Jadi tidakkah benda ini sebenarnya ialah redundant bagi saya, kerana dulu pun telah ada TVET dan sebagainya, dan ada juga yang komplain mengatakan bahawa peralatan yang digunakan oleh student untuk TVET dah out of date, jadi apakah Datuk melihat how we should do about it actually tu? Okey, dalam konteks TVET ini, kalau untuk segmen Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ada politeknik, kita ada college community, dan to certain extent kita ada juga MTUN yang dulu, Malaysian Technical University, yang itu pun kita anggap sebagai pemain-pemain TVET lah. Dan apa sebenarnya yang perlu negara lakukan adalah untuk nak consolidate semua kementerian-kementerian. Itu masih belum selesai. Ya, kalau kita masih tiap-tiap kementerian ada segmen TVET masing-masing, 7-8 kementerian yang bercerita mengenai TVET masing-masing. Dulu pernah kita sekali nak ada centralized one center untuk nak manage the TVET. Tapi saya tak nampak lagi benar-benar dilaksanakan. So itu cabaran pertama. Strukturnya kena betul. Kemudian dari segi pengiktirafan kepada sektor TVET ini pun sama. Dia serupa juga macam sains, umpamanya kita galakkan STEM tapi tidak diikuti the whole ecosystem, tidak mengiktiraf sewajarnya kelulusan sains dan sebagainya. So itu satu perkara yang kena address. TVET pun sama. Ya, ke seluruh rantaian pemain sektor TVET itu perlu dilihat secara bersama, dan kita perlu ada satu centralized TVET center, dan perlu dipandu oleh satu majlis TVET negara. Dulu dah ada, tapi saya tak dengar mereka benar-benar boleh benar-benar memandu. So kalau dah ada peruntukan 6 bilion, satu peruntukan yang besar, satu cita-cita yang besar, tapi perlu diterjemahkan dengan tindakan yang lebih perkasa lagi. Untuk menjadi sekarang reality. Tak cukup. Kalau kita berterus terang, sekarang ini masih tidak berapa serius mengenai pendidikan TVET ini. Okey. Kita mungkin lontarkan soalan yang terakhir sebenarnya sekarang ini kepada Profesor Dr. Mazlan. Masa yang semakin suntuk sebenarnya, Prof. Tetapi ialah harapan Prof sendirilah daripada bajet ataupun belanjawan yang telah pun dibentangkan, dan kita mungkin sekarang ini sedang dibahaskan, dan tidak mustahil bahawa mungkin akan ada perubahan di sana sini dalam belanjawan kali ini. Tetapi harapan Prof sendirilah sebelum kita berpisah dari udara mewakili pusat ataupun pusat pengajian tinggi di negara kita sekarang, antara yang harapan tinggi Prof. Ya, apa yang paling penting sekali seperti mana yang telah disebut oleh dua panel, Harry dan juga Prof. Rizwan. Apa yang penting sekali, apa yang tercatat di atas kertas tersebut sampai ke destinasinya lah secara efektif, dengan prosedur. Kita tak nak kalau kita sebut peruntukan telah diberi begini banyak, tapi effectively tahun depan daripada segi penyalurannya tidak ataupun kurang, berlaku ataupun tidak efektif, impaknya kurang. Sebabnya kalau kita lihat impak balik pada past 20 years, kerajaan Malaysia telah banyak menyalurkan dana, terutama dana pendidikan kepada semua PTA lah. Kita panggil sebagai dana KPT lah. Tapi kalau kita lihat bagaimana pengukuran impak setiap dana tersebut, kita lihatlah apakah dia ROI daripada dana tersebut, bukan sekadar dana usaha setiap tahun saban hari untuk pendidikan, tapi dapat segi hasil pendidikan tersebut perlu juga kita highlightkan bagaimana kesannya dan setakat mana dia boleh memberi impak kepada negara serta masyarakat lah. Jadi saya rasa itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Yang pentingnya adalah penyaluran dana secara efektif dan berkesan kepada semua aktiviti yang terlibat. Okey, terima kasih. Saya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Mazlan kerana sudi bersama kita, dan insya-Allah Doktor di masa-masa yang akan datang tak payahlah kita melalui Skype, Doktor boleh datang lagi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi terima kasih kepada Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Baik, Harry ataupun Datuk nak ni. Okey, sebenarnya bila saya baca dokumen inilah yang teguh kita menang bersama ini, teguh kita menang kita bersama. terlalu too carried away dengan
COVID ini. Sebenarnya sifat bajet yang asas perlu merujuk kepada plan jangka sederhana dan jangka panjang. Contohnya umpamanya yang ini untuk tahun 21 ini seharusnya perlu merujuk kepada RM12. Ya. Apa kandungan RM12 itu? Ya, yang perlu diacukan kepada bajet 21 ini. Begitu juga dengan Kementerian Pengajian Tinggi umpamanya. Kita tak boleh terlompat-lompat gitu saja. Kita ada dalam pendidikan ini, kita kalau sekolah dia ada plan pembangunan pendidikan 2013 ke 2023. Kita ada plan pengajian pendidikan tinggi 2019-2025. Ini semua panduan ukuran-ukuran kejayaan semua dah ada dah. Apa anjakan 11, lonjakan 10, yang itu semua dah diukur, dah ada dah. Dan kita kena padankan dengan semua apa yang diperuntukkan itu. Kita tak boleh tenggelam dengan keadaan semasa. So perlu dengan jelas kita merujuk kepada ke mana kita nak pergi dalam jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau tidak, besok kita sesat. So itulah sifat bajet. Bajet hanya 1 tahun. Dan kita umpamanya perlu mengukur apa dah berlaku tahun lepas. Macam disebutkan oleh Prof. Mazlan tadi. Kadang-kadang kita terima semua tiap-tiap baca, kalau kita baca tiap-tiap dokumen bajet itu semua dah ada dah. Tapi diulang-ulang seolah-olah tak selesai lagi. So itulah sifatnya. Saya rasa sampai masa kita jangan tenggelam, rujuk kepada apa panduan plan yang kita dah sediakan untuk jangka sederhana dan juga jangka panjang. Okey, kita jangan tenggelam Harry. Apa? Prof dia lebih cenderung kepada jangka sederhana dan jangka panjang. Kita ni lebih kepada jangka pendek. Kerana pada masa ini kita ni diserang bertubi-tubi. Tadi ada seorang pemanggil Cik Ridwan, dia menceritakan pasal pendidikan jarak jauh, atas talian, home base. Ini adalah new normal. Dan dalam new normal ni kita mengharapkan sangat pihak kerajaan kalau boleh lihat balik kepada isu peranti. Kalau peranti itu kita ada beberapa cadangan. Contoh dia mungkin mewujudkan pinjaman tanpa faedah kepada golongan lower middle income, ataupun peranti bebas cukai dapat, ataupun tax holiday macam kita nak beli kereta sekarang. Ataupun kita boleh mendapatkan syarikat-syarikat teknologi seperti sekarang yang syarikat sarung tangan, dia diminta untuk mendema untuk membeli vaksin dan sebagainya. Mungkin syarikat-syarikat gegasi teknologi ni mereka boleh bantu untuk nak memperbanyakkan, sebab yang dapat 150,000 saja yang diperuntukkan, dan kita berharapkan jumlah tu lebih besar dalam kadar yang singkat. Dan kalau boleh kita punya cadangan ialah mungkin kerajaan wujudkan satu yayasan peranti, wawasan kemakmuran bersama. Jadi mereka boleh fikirkan cara-cara. Bukan saja keperluan kepada murid-murid. Cikgu pun perlu. Yang 420-430 ribu orang itu, pensyarah-pensyarah ada 75 ribu, dan pelajar-pelajar IPT kita ada 1.2 juta. Sekolah kita ada 5.1 juta. Ini semua dah 6-7 juta keperluan. Yang jangka masa betul juga, kata jangka masa yang sangat singkat ini. 1 minit lagi Datuk, kita ada masa sebelum kita berpisah. Sekarang ini kita tahulah Belanjawan 2021 sedang dibahaskan di Parlimen, di Dewan Rakyat. Apakah Datuk melihat bahawa mungkin akan ada cadangan-cadangan seperti apa yang kita lontarkan ini? Okey, sifat bajet pertama dia kena jelas, dan kedua perlu dibahaskan. Mesti dibahaskan. Amalan kita dulu, sebab kita tak ada keperluan untuk nak benar-benar bahas. Apabila dibahas, kita expect some adjustment. Pindahan sebelum diluluskan. Itu sifatnya. Kalau you baca apa prinsip-prinsip bajet, satu, ia mesti clear. Dua, merujuk kepada plan jangka panjang, jangka sederhana, dan ketiga, mesti dibahaskan dengan sempurna oleh pembuat-pembuat undang-undang ini. Akan diluluskan atau tidak? InsyaAllah lah. Kalau hasrat, saya rasa orang semua berjiwa besar untuk nak meluluskan. Semuanya kita menyampaikan, semua especially wakil-wakil politik ini, mereka mewakili apa keperluan rakyat dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Radwan Chairus. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Mr. Harry Tan Hwat Wok, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada rakan kita di UMT Terengganu, Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar yang sudi bersama kita
kita walaupun dengan melalui kemudahan Skype. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah seperti apa yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.